بالله من الشيطان آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 15, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila dihimpunkan dia, dihimpun ni capulah, dihimpunkan 9 aqaid yang masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, dihimpun kepada barang yang telah lalu, yakni aqaid 41 yang masuk di bawah la ilaha illallah. Nescaya adalah sekalian aqaidul iman yang terkandung di bawah, yang masuk di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 50 aqidah. Titik situ. Titik wak pagar situ, titik. Ini jika kita baca semula. Ini jika kita baca semula. 50 aqidah, titik situ. Rumi buat macam mana? Rumi dia titik. Dia titik. Kena titik ke tu? Titik besar sikit pun tak apa. Kena titik situ. Dak titik situ dak dia nak baca. Tapi dia tidak ada perenggan baru dah. Dia titik, disambung je lah. Ada kena titik situ. Nescaya adalah sekalian aqaidul iman yang masuk di bawah kalimah yang pertama la ilaha illallah, dan kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah, 50 aqidah, 50 aqaidul iman. Ni 50 aqaidul iman ni. Biar jadi masyhur gitu. 50 aqaidul iman. Dalam slot Ad-Dinul Khalis Terengganu FM tu memang saya tekanlah aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50, yang mana terkadang dulu-dulu jumpa orangnya 50 ustaz dah apa? 50 dia tak tahu. Tapi wujud kidam bakok, sifat Allah, sidi amanah tabligh fatanah, sifat Rasul, dia tahu, dia pegang. Kata itulah 50 aqaidul iman. Dia tak tahu 50 tu. Tapi dia belajar, dia pegang 50 tu. Tapi tidak dimasyhurkan. Dimasyhurkan dengan sifat 20, sifat 20. Sifat 20 sifat Allah wajib je. Hak mustahil bagi Allah, hak harus bagi Allah, hak Rasul pula. Tapi kita sifat 20, sifat 20.
Satu kitab tu, di dalam tu ada sifat Allah, ada sifat Rasul. Kitab apa tu? Kitab sifat 20. 20 je dalam tu. 20 sifat wajib je dalam kitab tu. Ada 20 sifat mustahil, ada satu sifat haruf, ada sifat Rasul lagi. Tapi dah kita glamour gitu. Kadang-kadang nama kitab pun tak kenal. Kitab apa tu? Kitab sifat 20. Nama dia bukan kitab sifat 20. Nama-nama. Nama pun tak tahu. Masyhurnya sifat 20. Sifat 20. Aqaidul iman yang 50. Terpinga-pinga. Dia terpinga-pinga jumlah tu. Dia mengaji sifat Allah, sifat Rasulnya. Tapi 50 tu dia terpinga-pinga. Dah awak tak belajar ke sifat 20? Belajar. Dah sifat Rasul? Belajar. Hak tu lah 50. Dia kata, dok biasa dengar dia kata. Dah sebab 50 aqaidul iman ni permulaan agama ni. Ni permulaan agama di awal kitab Faridatul Faraid. Mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang secara tafsil aqaidul iman yang 50. Ni permulaan ni tak ada ni, tak ada sembahyang puasa lah. Terkejutlah dianya. Kalau tak ada 50 ni, tak ada sembahyang puasa, terkejut. Tapi dia tak erti 50. Tak erti jumlah. Tak erti jumlah. Tapi dia belajar sifat Allah, dia belajar sifat Rasul. Okeylah, cukup dah tu. Ni ilmu akidah ni tak nanti boleh jawab. Tapi nampak macam tadilah dia hanya duk sebut sifat 20, sifat 20, sifat 20. Jadi sifat Rasul dah ada nama. Kan kita ni kan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Jadi dia masyhur dengan ilmu sifat 20. Jadi aqaidul iman yang 50 tu dia terpinga-pinga, dijanggal. Janggal 50, tapi pegangan ada, tak ada masalah tu. Sebab tu dalam Salat Ad-Dinul Khalih tu aqaidul iman yang 50 tu ulang tu. Biar tahu kok sebut 50 tu. Pegang memang tetap dah pegangnya. Yang mana aqaidul iman yang 50 ni terkandung masuk di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan bahawa mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50 ni, ini permulaan agama yang menjadi asas kepada rukun iman. Asas rukun Islam yang 5 tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asas rukun iman yang 6 perkara, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, aqaidul iman yang 50. Itu asas kepada rukun iman yang 6 perkara tu. Mana asas dia? Asas kepada rukun Islam yang 5 perkara adalah 2 kalimah syahadah. Sehingga kan orang yang batal Islam terkadang disebut sebagai batal syahadah. Nampak tak ni? Orang yang batal Islam sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Batal Islam tu kadang-kadang orang sebut batal syahadah begini ni. Batal Islam, tapi disebut sebagai batal syahadah sebab 2 kalimah syahadah menjadi asas kepada rukun Islam. Rukun Islam yang kedua sampai yang kelima tu dia panggil takmilah sahaja. Nak menyempurnakan, nak melengkapkan sahaja hak rukun Islam. Tapi asasnya 2 kalimah syahadah. Pada ni asal 2 kalimah syahadah. Penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan, penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada 2 kalimah syahadah ni, dia akan terima kewajipan sembahyang, zakat, puasa, haji, ibadah.
bab muamalah diterima, bab munakahat diterima, bab janayat diterima. Hukum qisas Al-Quran diterima, hukum hudud Al-Quran diterima. Pembicaraan bab ta'zir, pembicaraan bab dia, dia akan terima sekalian sebab kesemua tu datang daripada Rasul yang bawa datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang syahadahnya Allah jiwa Tuhan, yang syahadahnya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu dia asas kepada rukun Islam. Dua kalimah syahadah balik kepada asas kepada rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, aqaidul iman yang 50 ni. Ini permulaan agama ni. Permulaan agama. Ni hak yang sebenar-benarnya. Islam tu kita warisi dari ibu bapa. Islam kita warisi dari ibu bapa. Tapi asas agama Islam, nasah agama Islam duduk di iman. Sebab iman ni usuluddin, tapak agama Islam kita duduk di iman. Adapun Islam ni ni warisi dari ibu bapa. Sehingga kan orang yang kafir asalnya tak berani nak mengisytiharkan keislaman sebab dia duduk dalam lingkungan orang kafir belaka. Tapi dia cukup-cukup beriman dengan Allah dan Rasul, sah iman dia, mati dia ahli syurga. Walaupun zahir dia orang kafir, jenazahnya keluarga kafir dia yang uruskan secara kafir. Ada ni dia orang kafir, tapi dengan pembacaan dia, dengan kajian dia, dengan sekarang ni kan langit terbuka, hati dia terima, percaya dengan Allah dan Rasul. Tapi dia tidak berani nak menzahirkan keislaman kerana duduk dalam lingkungan keluarga kafir, masyarakat kafir. Kalau sebut kata dia nak masuk Islam kau bakal tidak selamatlah dianya. Maka dia pun tak berani nak menzahirkan keislaman. Sebab Islam ni kena zahir. Islam ni kena zahir. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah di hadapan orang, di hadapan orang ramai. Orang ramai tak syarat orang ramai beri pun dok. Mana depan orang dia kena mengucap. Baru sah dia sebagai orang Islam. Nak rasmi laginya pergi jabat agama dapat pula kad sebagai akuan dia sudah masuk Islam. Itu bahagian Islam, tapi dia tidak ada keberanian. Tetapi hati dia beriman dengan Allah, hati dia beriman dengan Rasul, sah iman dia, sah agama dia, mati duduk gitulah, maka dia ahli syurga. Duduk di mana? Duduk di iman. Islam yang warisi, Islam yang warisi Islam. Daripada lahir dia Islam, bukan lahir di Islam, dalam perut pun Islam dah. Kalau mati dalam perut 6 bulan ke atas, kandungan mati dalam perut 6 bulan ke atas, waktu keluar jenazah tu dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan. Fardu kifayah mereka tu. Dia mati dalam perut, mana ada mengucap-mengucap dia mati dalam perut. Dah Islam. Itu Islam. Warisi daripada ibu bapa sampai ke mati dia membesar orang Islam. Tapi kalau iman ni tak ada, dia mati kekal neraka selama-lamanya sebagai orang kafir di sisi Allah. Hanya Islam pada hukum zahir sahaja. Kita awal kita dahulu kan, Islam lain, iman lain, ihsan lain. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Abdullah bin Ubay orang Islam. Abdullah bin Ubay lah di Madinah tu orang Islam, mengucap dua kalimah syahadah dengan Nabi SAW. Dia bersembahyang, berada di belakang Nabi ketika sembahyang, berada dalam majlis ilmu Nabi SAW. Dari segi ihsan dan mengabdikan di kepada Allah ada, tapi iman dia kedak, tak ada, tak sah agama. Bukan kata kekal neraka, neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali daripada 7 lapisan neraka. Sebab apa? Iman tak ada. Jadi nak sah agama asas ada iman. Mana asas pada iman? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu dua. Daripada 6 rukun iman, asasnya 2. Tetapi
Kalau kira kepada susunan rukun iman, beriman dengan Rasul ni bukan nombor 2. Beriman dengan Rasul nombor 4. Nabi bersabda, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ni. Wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ni. Wa rusulihi yang keempat. Bukan yang kedua. Itu hadis Nabi. Ayat Quran. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hak kita baca Nabi semayang tu kan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terjemah dah. Dengar faham lalu dah dah. Kena terjemah juga. Dah terjemah lah. Faham dah dengar tu. Hak wirid semayang tu. Hak zaman-zaman dulu baca kok mana kalau dia baca salah zaman dulu. Adalah. Ingat tak? Dia baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kan? Ingat dah dulu. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dibuti mana? Kullun amana billah. Lepas tu wa malaikatihi. Dibuti gitu. Ingat tak zaman dulu? Kau orang bandar tak? Orang bandar tak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Dibuti situ. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ayat Quran tu wakaf ibtidak kena jaga. Dia jadi wirid semayang kan, zikir. Betul, wirid semayang jadi zikir. Tapi ianya asal ayat Al-Quran. Wajib kena pelihara hukum ayat Al-Quran. Kita kena jaga dia punya wakaf dia. Kalau wakaf tak kena tepat, kita nak ibtidak, nak mulanya di mana? Kena jaga belaka tu. Kalau tidak boleh berubah makna. Ada wakaf yang qabih, ada ibtidak yang qabih. Jangan. Kullun amana billah. Itu bukan tempat wakaf. Wal mu'minun. Itu ada wakaf. Mula ayat balik. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Dulu ni saya pernah ni. Allah lah, berulang kali ajar. Orang tak tahu sekarang. Ini semayang. Ajar mula-mula. Wirid semayang. Kullun amana billah wa malaikatihi. Ulang yang kedua. Kullun amana billah. Lepas tu wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Allah payahnya lah. Ginilah kata. Kita ambil Quran. Pegang Quran masing-masing. Pegang Quran. Nak cari mudah je. Sebab apa? Sebab dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan. Itu dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Mudah nak cari. Buka. Di hujung surah Al-Baqarah. Dua ayat. Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan. Tengok. Quran tu tanda mana tempat wakaf? Tanda mana tempat wakaf? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ada tanda wakaf situ? Masing-masing. Lah pegang Quran. Takkan nak nafikan. Gitulah cara baca Quran. Kita wirid kena berhenti situ lah. Yang ketiga tu barulah senyap. Dah bunyi dah. Kullun amana billah. Hak kuat. Hak degil bunyi kat belakang tu. Kullun amana wal mu'minuna. Ni hak depan ni molek dah. Kullun amana billah. Bukan. Berarti dia wal mu'minun. Ada lagi hak ekor. Kullun amana billah. Bunyi belakang senyap seorang dua. Allah ni kata hak ni kena kurung dah lah.
Degi sungguhlah. Sekarang ni hok som ni hok kuat dengan ramai tu wal mu'minun. Tapi bunyi lagi di telinga ni. Kullun amana billah. Ini nak berhenti situ juga. Allah kena jek dia ni. Oh, degi. Dia kalau betul-betul kita berhenti wal mu'minuna kullun amana billah. Kita betul beri wakas situ. Kita nak ibtidak mula balik kena undur semula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dia kena ibtidak tu. Tak boleh baca wal malaikati gitu, tak boleh. Dia tak boleh gitu. Dia nak bukan. Dia ada wakaf, dia ada ibtidak. Ibtidak tu kena betul nak mula ayat. Kau kata payah nak betul. Dah mula lama dah gitu. Comel dah ni dalam wirid semak comel dah. Comel dah. Dengan Tok Imam dengan Tok Imam lah. Tok Imam yang sama. Hak berjemaah 5 waktu ni. Hak wal mu'minun comel dah. Siapa masa pergi kat tahlil, Tok Imam yang sama pula. Wal mu'minuna kullun amana billah. Kat tahlil pula. Di balik waktu mula. Kata lepas angin dua kali. Di majmuk ni comel tau. Yang ketiga tu baru jadi. Sama-sama pegang Quran. Ingat ke settle dah lah. Settle dah orang dah. Settle dah. Selesai lah. Pada? Settle dah. Macam settle kan? Settle dah. Beres. Siapa dapat tali? Tu imam yang sama. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. Oh, kena pulak. Tu di wirid semayang. Oh, ni saya tahlil arwah ni. Oh, begitu pula. Kata susah. Ni cerita dulu ni, sekarang tak ada dah. Dah itu ayat Al-Quran. Walaupun kita jadikan di wirid sembahyang, walaupun kita jadikan di bacaan tahlil, kena ingat baik ayat Al-Quran kekal hukum dia, kita wajib kena jaga hukum hakam. Ada ni. Sebab itulah kita nak doa ayat Quran tu kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut molek. Jangan inna lillah yang gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gitu je. Jangan. Itu doa ketika kena musibah. Betul. Tapi doa tu bagi mana? Ayat Al-Quran. Ayat Quran kena baca molek. Kena jaga tajwid dia. Kena jaga hukum dia. Macam doa naik kenderaan. Sama juga ayat Al-Quran. Doa naik kenderaan. Kena baca molek. Bukan baca macam doa makan, doa masuk tandas. Doa makan, doa masuk tandas dibaca salah, tak boleh pahala doa jelah, tak ada berdosa pun. Doa makan dibaca salah, doa masuk tandas dibaca salah. Tu tak berdosa sebab ia bukan ayat Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat Quran. Doa ketika musibah tak ayat Quran. Doa naik kenderaan ada ayat Quran, kena ingat baik. Walaupun sudah menjadi doa, tetapi kalau asalnya ayat Al-Quran kekal hukum, kita wajib kena jaga hukum hakam Al-Quran. Pada ni. Jadi dalam ayat tu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Sama je. Rasul yang keempat. Macam mana beriman Allah dan Rasul menjadi asas pada rukun iman? Sebab beriman Rasul bukan nombor 2, nombor 4. Maka ulama pun menghuraikan bahawa susunan rukun iman dalam hadis ke, dalam ayat Al-Quran ke, sebagaimana disusunkan agama sampai kepada kita. Agama daripada Allah. Yang bawa agama, bawa Al-Quran ni adalah malaikat Jibril. Malaikat bawa kitab Al-Quran kepada Rasul yang menyampaikan kepada umat. Agama daripada Allah diwahyukan melalui Jibril, malaikat bawa kitab Al-Quran kepada Rasul menyampaikan kepada umat. Jadi rukun imannya beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul, itu saja. Tapi asas kepada iman adalah beriman dengan Allah,
beriman dengan Rasul. Ni aqaidul iman yang 50. Ini asas dia. Aqaidul iman yang 50. Barulah pergi kepada beriman dengan malaikah kerana Rasul yang bawa datang, beriman dengan kitab kerana Rasul yang bawa datang, beriman dengan hari kesudahan kerana Rasul yang bawa datang. Tapi asasnya adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50, permulaan yang wajib pada agama dan permulaan yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita berkaitan dengan agama. Bukan ajar baca Quran, bukan ajar sembahyang. Permulaan agama kita ajar kepada anak kita adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama atas kita dan permulaan agama yang wajib kita ajar pada anak-anak kita. Ini aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana 9 akidah terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, 41 akidah terkandung di bawah la ilaha illallah. Himpun capur keduanya nescaya adalah sekalian akidah 50 akidah. Ini hak kewajipan permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan hukum bagi sifat Rasul. Hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, hukum bagi sifat mustahil bagi Allah dan Rasul. Itu yang kita berpegang, pegang hukum dia. Wujud sifat yang wajib, Adam sifat yang mustahil. Kita pegang dia, tentu sungguh Allah wujud. Itu hukum dia. Adam tiada sifat mustahil. Kita pun berpegang, tentu tak ada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang hukum dia. Sifat kidam, sifat wajib. Sifat hudus, sifat mustahil. Kidam sedia, hudus baharu. Baqa sifat wajib, kekal. Fana binasa sifat mustahil. Kita pegang hukum dia. Kita pegang tentu sungguh Allah kidam dan baqa. Kita pegang tentu Allah Ta'ala tidak baharu dan tidak binasa. Itu pegang hukum dia. Sifat wajib sidik amanah bagi Rasul. Sifat mustahil kazib, dusta dan khianah. Kita pegang hukum dia. Apa hukum dia? Tentu sungguh Rasul sidik, tentu sungguh Rasul amanah. Itu pegang hukum dia. Kazib, dusta sifat mustahil, khianah sifat mustahil. Kita berpegang dia akidah tentu tak sama sekali Rasul kazib, dusta, tentu tak sama sekali Rasul khianah. Itu pegang hukum dia. Jadi jumlahnya 50 lah, termasuk sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah 20 cara tafsir. Sifat mustahil bagi Rasul 4 cara tafsir. Sifat mustahil nak pegang mana? Pegang hukum dia. Tentu tak sama sekali Allah serupa dengan yang baharu. Tentu tak sama sekali Allah Ta'ala berkehendak pada zat dan penjadi. Tentu tak sama sekali Allah Ta'ala berbilang, lemah, jahil, mati apa semua tu. Kita pegang hukum dia. Sifat mustahil tak pegang sifat tu. Tak ada Allah mustahil. Kita pegangnya tentu tak sama sekali tak ada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita pegang hukum bagi sifat mustahil, dipanggil istihalatul mustahil. Cuma kadang-kadang kita ni biarlah orang tanya boleh jawab. Tapi kalau orang tanya jawab salah pun bukan kita letak pegangan salah. Pernah jadi ditanya pandangan, dia nak mulakan kelas di surau dia lah. Nak mulakan kelas yang pertama cari guru ngajar sifat 20 dulu saya kata. Lepas tu cari guru hak ngajar bab semayang, cari guru hak ngajar bab ilmu tasawuf fardu ain. Dia pun carilah guru hak ngajar sifat 20. Jadi mula-mula mari tu apa dia? Ta'aruf. Pengenalan lah, mungkin tak kenal kan? Tak kenal.
Maka dia test tanya lalu dah. Jadi tempat tu ada asas lah. Aqaidul iman yang 50, orang tempat tu tahu. Dia tanya, kita semua ni berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Orang di situ tu iyakanlah. Iyalah. Kami berpeganglah aqaidul iman yang 50. Jadi dalam 50 tu ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Betul lah dalam tu. Ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dalam 50 tu. Betul lah. Jadi hak mustahil ni kamu pegang juga ke? Peganglah. Kalau tak pegang hak mustahil, hak 14, hak 24 tu, tak ada lah 50-nya. Jadi 26 je lah. Sifat wajib dengan sifat harus dia orang kali tau. Dan sekarang teh uji, awal diuji. Maknanya berbetulan orang surah tu boleh jawab lah. Memang berpegang aqaidul iman yang 50. Betul dah lah. Tapi ustaz tu kata pula dalam 50 tu ada tak sifat mustahil 20? Ada. Ada tak sifat mustahil 4 bagi Rasul? Ada. Cukup 50. Jadi hak mustahil kamu pegang juga. Mustahil peganglah. Kalau tak pegang mustahil tak akan jadi 50. Kamu pegang mustahil, pegang lah. Kafir kamu. Jawab gitu. Kanjau orang kampung. Ni bukan berdosa ni. Kafir. Pegang 50. Pegang 50. Dalam 50 ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Ada 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Pegang juga. Kena pegang lah. Kalau tak jadi 50. Kafir kamu. Apa ni? Contoh sifat mustahil. Adam tak ada sifat mustahil. Kalau pegang Allah tak ada, tak kafir. Dia pegang mustahil. Hak mustahil lagi. Baru. Hudus. Baru. Mustahil. Pegang Allah hudus. Allah baru. Cuma tua daripada kita je. Gitu. Tak kafir. Memang kafir. Sifat mustahil, fana, binasa. Kalau pegang Allah binasa, memanglah kafir. Sifat mustahil, kazib, dusta Rasul. Kamu pegang Rasul dusta. Memang kafir lah kalau pegang Rasul dusta. Pegang sifat mustahil memang kafir. Tapi orang kampung tak pegang sifat mustahil tu. Dia pegang hukum dia. Tapi orang kampung tak pandai nak cerita. Sekarang ni 50 tu akidah, pegangan. Sifat mustahil itu kita nak berpegang macam nabinya mustahil. Yang kita pegang apa? Hukum dia. Tak ada Allah, tertudak sama sekali. Baharu Allah, tertudak sama sekali. Binasa Allah, tertudak sama sekali. Hati yang nak pegang, tapi orang kampung tak pandai nak hurah gitu. Orang kampung kata pegang sifat mustahil. Ustaz tu beri kapis lalu. Esok mari jumpa saya semula. Ustaz yelah. Kita ikut dah cadang ustaz, cari orang ajar sifat 20. Bagus, jumpa dah. Disebut nama saya tak kenal. Ustaz kita habis surah ustaz semalam, kapi. Apa pula kapi? Dah pegang sifat mustahil. Sifat mustahil mana pegang? Hak 50 tu lah. Hak 50. Jadi jawab dia pegang mustahil. Pegang mustahil. Kalau dia tu mursyid, dihurah balik. Ni tunggu masa nak pergi kapi lah ni. Orang tak pegang mustahil. Pegang Rasul dusta. Pegang Rasul khianat. Pegang Rasul sembunyi wahyu. Pegang Rasul bodoh. Siapa nak pegang gitu? Dah kata pegang hak mustahil, pegang hukum dia. Mana dusta Rasul tertudak sama sekali. Dah dusta akal tak diterima. Mustahil pada akal dusta. Kita berpegang dusta tertudak sama sekali dia Rasul. Dah akal tak diterima kan? Takkan nak pegang pula mustahil. Khianah Rasul. Akal diterima ke tak? Akal tak diterima. Kita berpegang khianah tertudak sama sekali Rasul. Dah akal tak diterima kan mustahil? Kita pegang tak lah. Itu pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia. Tapi orang kampung dia tak pandai nak hurah. Mustahil. Pegang Allah tak ada. Pegang Allah baru. Pegang Allah binasa. Pegang Allah serupa dengan makhluk. Belajar sifat 20. Apa kita pegang mustahil? Pegang Allah lemah. Tak ada.
Dah pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Tapi orang pun tak pandai nak cerita. Dia tolonglah hurah. Ni ibu kapi. Lepas tu kan orang panggil dia kata dia. Tak usah panggil lah. Kata saya kata tak usah panggil lah. Dak mursyid gitu tu. Dak pandai gitu. Tak mahir gitu. Tak ada orang pegang sifat mustahil tu. Tapi aqaidul iman yang 50 ni memanglah termasuk mustahil. Pegang hukum dia. Hak wajib tentu sungguh di Allah dan Rasul. Hak mustahil tentu dak di zat Allah di zat Rasul. Hak sifat wajib bagi Allah dan Rasul kita pegang tentu sungguh di zat Allah di zat Rasul. Hak wajib 20 hak wajib bagi Allah, 4 yang wajib bagi Rasul cara tafsir tu. Sifat mustahil kita akan berpegang tentu dak sama sekali di zat Allah di zat Rasul. Itu pegang hukum bagi sifat mustahil. Hukum akal tu wasilah je. Kita nak kepada akidah pegangan. Waktu 50 akidah. Ngaji sifat 20 ni insya-Allah dah selesai tu. Kemudian kalau tanya balik, pegang sifat mustahil, duduk ngigar tak nak jawab. Tak ada apa-apa tu tapi kalau apa ni ketinggalan lah. Ketinggalan. Jadi nasihat ada sekaliannya 50 akidah. 50 sekalian. Ini atau kata kena mula baru tu. Ini apa? Ini apa? Ini 50 akidah tu. Ini 50 akidah ni. Ini ni jika kita berkata. Ini jika kita berkata. Jika kita berkata. Yakni jika kita berlaku atas qaul ulama yang berkata dengan sebut ahwal, dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin. Lepas dia tu 22 sifat maknawi ada dang tak? Ada tak dang? Ini jika kita berkata dengan sebut ahwal dan dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin. Ada tak? Dan 20 sifat dan 2 sifat makna ada dang tak? Ada dang. Ha Rumi ada dang tak? Ha Rumi ada dang tak? Subuh Rumi tepi. Dia pakai Jawi. Rumi buat tepi standby. Ada tak dan? Dengan ketiadaan sifat idrak dan sifat takwin dan 2 sifat maknawiyah yang melazimkan keduanya. Ada tak dan? Nak budan, ada dan. Ada dan. Jawi saya ni pun tak ada juga ni. Saya Jawi lama tak ada. Saya ngaji tu tunggu tambah dan. Dan 2 sifat maknawiyah yang melazimkan keduanya, kedua idrak dan takwin. Ini 50 ni. Jika kita berkata, bukan kita yang berkata. Jika kita berkata, yakni jika kita berlaku, kita menjalani, kita pakar atas qaul, atas pandangan ulama yang menyatakan dengan subuh ahwal. Nak situ. Mana qaul ni? Qaul yang terdahulunya qaul Imamul Haramain dan qaul qadi dahulu. Jangan lupalah dahulu ni. Dahulu ni bukan jauh sangat dahulu. Sekarang ni Musyak 15. Hak dahulunya Musyak berapa? Jauh juga. Jauh juga. Musyak sebelah. Musyak sebelah. Dahulunya Musyak sebelah. Bukan Musyak sebelah, 10 bawah sekali tu. Bawah sekali. Iaitulah qaul Imam Asy'ari itu sifat 13. Bersalahan bagi qaul qadi dan Imamul Haramain. Bahawasanya segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir itu 20 sifat dengan ditambahkan sifat maknawiyah yang 7. Ni
Kaul ni kaul Qadi dan Imam Al-Haramain. Kaul Qadi dan Imam Al-Haramain atas kaul. Kita berkata dengan subut, maknanya kita berlaku atas kaul, atas pandangan Qadi Imam Al-Haramain yang menyatakan dengan subut ahwal, sabit sifat maknawiyah bagi Allah yang wajib diketahui secara tafsil. Subut ni apa subut? Sabit lah, tetap. Subut, sabit, tetap, sungguh, gitu ada. Sabit, subut. Dia subut ni bahasa Melayu dah ni, bahasa Arab, tapi bagi kita jadi bahasa Melayu. Subut ni sabit, tetap. Bagi Allah sifat ahwal. Mana sifat ahwal? Mana ahwal? Satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tiada. Mana satu ahwal? Satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tiada. Tu balik kepada terdahulu. Surat sebelah. Sama juga surat sebelah. Surat sebelah bagi yang keempat daripada atas tu. Dan suatu kelakuan. Kelakuan ahwal yang menengahi antara maujud dan makdum. Ni. Mana ahwal? Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Itu ahwal. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dan tiada. Jadi 20 sifat ni atas jalanan sifat 20 lah. Atas jalanan kaul Imam Qadi Imam Al-Haramain yang mana wajib atas mukallaf berpegang termasuk sifat ahwal. Mana sifat ahwal? Sifat maknawiyah yang 7. Jadi 50 lah. Kalau jalanan sifat 13, jadi tak ada dah 7 sifat wajib, tak ada 7 sifat mustahil. Jadi 50 tolak 14, jadi 36 sahaja. Itu atas jalanan sifat 13. Oh ni atas jalanan sifat 20. Keluar jumlah 50. Tu je nak ceritanya ayat kita. Jadi ayat ni biar nampak macam payah sikit. Orang sekarang nak ayat mudah, orang dulu nak biar ayat payah. Biar sungguh sikit. Sebab kalau mudah ni mudah lupa. Sebab apa? Mudah terima, mudah hilang. Hak payah ni, payah dapat, payah hilang. Kedau? Ginilah, gini itu dah. Duit senang dapat, senang habis. Duit payah nak boleh ke boleh duit dia jaga sungguh. Sikit-sikit pun dikira tu. Sebab apa? Payah nak boleh. Kalau orang senang boleh? Orang senang boleh? Dia ya. Dah dia senang je. Jadi habis pun senang kok. Kalau payah boleh, payah habis. Ke mana? Jadi ayat kitab ni kadang-kadang dia agak klasik sikit. Dia agak payah sikit. Dia ada ni kaedah orang dulu, dia payahkan kitab supaya kita dok baca sendiri, kita cari guru. Orang sekarang tulis kitab nak buat semudah biar boleh baca sendiri. Ni orang sekarang. Orang dulu buat ayat kitab ni, mu tak boleh baca sendiri kitab ni, mu kena cari guru. Dia nak biar ada guru. Belajar dengan tuan kitab mati dah. Anak murid dia mati dah. Anak murid pada anak murid. Anak murid pada anak murid, dia nak gitu. Maknanya kitab dia ni bukan suruh baca sendiri. Dia kena cari guru. Orang sekarang dia seboleh-bolehnya nak permudahkan ayat buku dia tu, biar baca sendiri, tak payah cari guru. Faham tak betul nanti. Ada ni. Ni nampak macam payah sikit ni. Dengan jika kita berkata dengan subut ahwal, mana apa ni, kita berlaku atas kaul ulama yang menyabitkan sifat ahwal kaunuhu qadiran sampai ke mutakalimah.
Dan dengan kerana sifat idrak dan sifat takwin. Tak masuk idrak takwin. Tak masuk idrak takwin ni. Dan dua sifat maknawiyah yang melazimkan keduanya. Tak masuk kaunuhu mudrikan. Tak masuk kaunuhu mukawinan. Oh, kalau masuk waktu je pula, dah 50 dah lah. Dan mustahil lawannya. Mustahil lawan kepada idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan sekaliannya. Oh, kalau masuk dengan sifat idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, masuk pula dengan lawan di 4 jadi 8. 58 lah jadinya. Ada tak masuk tu. Jadi 50 ni atas jalanan sifat 20 dan tak masuk sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan 4 dan tak masuk lawan dia. Jadi 4 tu lawan dia 4 jadi 8. Tak masuk ni, tak masuk. Itu 50. Maka jika kita berkata, jika kita berlaku atas kaul yang berkata dengan subut sekalian demikian itu. Dengan subut sekalian itu pula, nescaya adli pada budak tinggal semayang. Atau meninggalkan sesuatu daripada semayang, meninggalkan rukun ke syarat bagi rukun ke, maka samalah dengan tak semayang jadinya. Pada ni kita orang sebelah kita ni lah, semayang tu kira okey lah. Ada orang tak semayang tu ada. Tu tanya cikgu-cikgu sekolah lah. Cikgu sekolah adalah cerita-cerita dianya. Sekolah pula sekolah-sekolah yang bukan sekolah elit tau. Sekolah yang biasa-biasa tu lah. Kalau tanya ustaz dia, cikgu dia lah, dia kata budak-budak ni semayang zuhur je. Lepas tu orang lain tak semayang. Sebab apa? Semayang zuhur di sekolah. Semayang zuhur je. Subuh tak semayang. Asar tak semayang. Cuti sekolah tak semayang langsung. Sebab apa? Mak ayah dah semayang juga. Ada gitu dia Terengganu kita ni. Bukan orang Terengganu tau. Orang luar kerja tempat kita tau. Orang tak mengaku Orang tak mengaku Kita orang Pantai Timur kan semayang belaka. Ni orang luar ni. Kawan ni. Dah ada cikgu ustaz buat begitu. Mana pelajar dia tu hanya semayang zuhur je. Kenapa? Kerana semayang di sekolah. Ramai ayah tak semayang. Ayah tak semayang. Tu jaranglah kita kata kau. Jangan sungguh ni. Belah kita ni orang masyhurnya orang semayang bang. Orang masuk semayang bang. Mana kalau kita duduk tempat luar, mana budak-budak muda tapi semayang belaka lah. Tahlil umur mana dia panggil kita. Kita pergi tak ada seorang orang muda. Kita je orang muda. Orang lain tua belaka. Dia buat tahlil. Jadi kita pergi lah, rumah kampung lah, kenal dah panggil pergi tahlil. Tapi masa tahlil tu tak ada orang muda. Orang kampung tu orang tua belakang tahlil. Kita yang orang muda. Sebab apa? Sebab dia sahur dah. Rumah tu mayang bang belaka budak-budak. Budak Terengganu, budak Kelantan lah. Mayang bang belaka budak Terengganu, budak Kelantan. Dia sahur gitu. Jadi bila tahlil dipanggil kita pergi. Pergi tu tak ada budak muda seorang. Orang tua belaka, pak guru tahlil. Di tempat dia bagus tempat dia tu. Dia kadang-kadang dia buat baca Yasin. Baca Yasin dia panggil kita baca Yasin. Baca Yasin yang awal sikit tengah malang dia karaoke. Dia memang bagus lah. Dia memang bagus, dia ambil dua-dua. Sungguh kita baca Yasin tak ada rasa dak balu kita baca Yasin. Dah kita pergilah baca Yasin. Tak apalah, ajak kita pergi baca Yasin. Baliklah kita dah makan, balik pukul 10 tu bunyi bising. Pergi tengok rumah yang sama budak muda berkaraoke pula. Tak ada lelah kita baca Yasin, tak tahu ke program dia. Dia baca Yasin awal lepas maghrib, lepas tu dia tahlil sikit, okeylah. Sudah makan kita balik pukul 10 tu bising bangun bunyi gogang tu kita tengok pula. Karaoke dah dia buat joget lambuk tu. Ada joget lambuk. Mana? Ada tu di Afrika Selatan ke mana tak tahulah. Adalah tempat tu. Orang boleh tahan dia buat kerja.
Dia boleh terima. Subuh berjemaah. Bayangkan subuh berjemaah. Mana orang tua hok baguslah subuh berjemaah. Tapi atas rumah dia tu, anak dia tu maghrib sampai isyak duduk tangga dia dak mayang bang. Mak ayah dia waktu berjemaah. Anak lelaki dia duduk tangga dia. Mai petang duduk tangga sampai tengah malam tak maghribnya. Mak ayah nak cara. Sebab semaina untuk orang tua. Boleh menantu perempuan dia, ni cerita sungguh ni. Menantu perempuan dia keluar dari rumah mertua ni, bagi dia duduk rumah mertua. Pakai seka atas lutut jual rokok Marlboro. Orang jual rokok Marlboro, orang Melayu. Seka atas lutut. Mana tutup lo dalam sikit je seka dia. Turun daripada rumah Mak Haji tadilah. Mak Haji punya mana waktu tu. Boleh nang dia turun. Pergi jual rokok Marlboro di supermarket. Anak lelaki dah semayang. Menatu pakai seka atas dulu tu. Mak ayah mak tu berjemaah 5 waktu. Dia apa ni? Dia boleh terima. Hak nak semayang. Hak tak mau semayang, masing-masing. Nak tutup aurah. Pakai macam tu. Mana kalau lah duduk rumah gitu, pakai kain dululah. Sampai bandar tu, buang kain tu. Dah. Turun dari rumah tu juga. Balik petang pun, gitulah dia balik. Baik, tak ada masalah. Ada ni. Atau timbul tepat orang semua jemaah lah. Kilah-kilahkan pelekat. Jatuh nombor ekor. Di masjid. Jatuh nombor ekor. Lepas maghrib dia tak ada kuliah. Ni pun Afrika Selatan ni. Afrika Selatan. Bukan tempat kita ni. Lepas maghrib dah kita semayang kan. Nak pergi kawan orang kampung lah. Pergi tepi-tepi masjid tu. Dia cakap apa? Dia cakap nak cari barang power, nak jemput tu bomba, nak cari nombor ekor. Kata pun jemaah maghrib tadi. Dia cakap tepi tu nak cari barang power, keris lama ke, duit lama ke, periuk lama ke. Ada tu jin duduk dah tu. Sebab lama kan ada jin duduk. Nak bawa pergi jemput tu bomba, nak cari nombor ekor. Kata gini semayang bang. Apa ni? Bukan. Sebab kita tak ada lah gini. Sebab kita tempat orang semayang bang lah. Dah pernah dahulu ada satu tempat ditanya dalam Dewan Perorangan Negeri, macam mana kalau di negeri kita kalau berlaku banjir, apakah perancangan pihak kerajaan yang boh dia cakap ni banjir no tempat orang semayang, orang kuat semayang tu, dia kata maknanya banjir ni Terengganu Kelantan, di tempat dia tak banjir. Sekarang pertanyaan, kalau berlaku banjir, persediaan kerajaan macam mana? Dia punya boh dia jawab, menteri dia jawab, banjir ni no tempat orang kuat semayang tu, Terengganu Kelantan. Dia cakap gitu, tak ada berapa lekor banjir kilat, habis satu bandar dia. Sebab dia bandar kan, kalau hujan banyak air tak boleh ke mana dah. Dia cakap gitu. Mana apa, kita Kelantan Terengganu tempat orang kuat semayang. Mana orang semayang, mana takut pada meninggalkan semayang tak tinggal dah. Ni satu lagi, atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Ni semayang rajin sangat-sangat. Syarat sempurna ke tidak? Rukun, syarat bagi rukun sempurna ke tidak? Syarat berjemaah, kita berjemaah ni sempurna ke tidak? Sebab kalau meninggalkan sesuatu daripada syarat dan rukun, samalah orang ni tak semayang, dipanggil meninggalkan semayang. Ni nak kena jaga sangat-sangat. Semayang daripada budak lagi tak pernah tinggal. Semayang pada ni, semayang tu syarat rukun cukup ke tak? Hak tak tinggal semayang ni belajar kemudian Allah banyaknya tinggal semayang. Kenapa tu? Kerana jahil bab haid nifas istihadah. Haid kerindah tinggal satu waktu tambah, tinggal ada waktu basi, tinggal satu hari basi. Pada basi dia panggil apa? Ekstra.
Dia kata, kan mari pula kan. Biu. Pada biu. Dah seminggu dah tak semayang kan. Dia buat alasan, baju semayang tak gosok lagi lah. Pun sama jugalah di Afrika jugalah kita kata. Kering dah. Ditunggu satu waktu, 2 waktu, 1 hari. Tu kadang-kadang amalan tu diteruskan oleh anak dia. Mek, mudah mayang lagi, Mek. Kamu kata kering dah kemarin kan? Dah lagi mak jangan lama sangat. Kemarin dah mu kering. Hari ni dah mayang lagi. Mana apa? Mak tak ada lah sehari gitu. Mak sewaktu 2 waktu je. Dah nak balas banyak sikit. Dah mak ajar. Mak 1 waktu, 2 waktu dia tinggal. Anak ni 1 hari. Balas mak ajar gitu. Lepas tu sebelah dia seorang tu. Pakai kekong sebelah tu. Sebelah tu. Tak kenal? Sebelah dia tu. Sebelah dia tu. Siapa sebelah? Ayah tu lah. Aku tu kata tok laki mak. Tok laki mak sebelah tu. Takkan dah kenal tok laki mak sebelah. Klik kita tok laki mak. Ni. Bini mu daripada dulu 1 waktu, 2 waktu dia tak semai walaupun kering dah. Ni boleh kan anak dahara ni pula. Kemarin kering, hari ni tak mayang lagi. Lepas tu, hak tu laki mak sebelah ni, suami mak sebelah ni. Apa dia peranang dia? Tengok klik gitu. Oh, balik awal lah. Ni panggil pun tinggal semayang. Tu bak nipah pula. Tak ada pasal-pasal. Tunggu 40, tunggu 44, ada tunggu 60, ada tunggu 100. Allah kata berat sungguhlah. Ada tunggu 100. Tu beranak tiap-tiap tahun lah dah. Tunggu 100 hari. 44 tu biasa dengar lah. 44, 40, 44 tu saya biasa dengar. Dia normal 30 hingga 40. Nipah ghalib biasa 30 hingga 40. Ada ghalib. Dia nipah ni 4 minggu 5 minggu. 4 minggu 5 minggu tak ada 35 tak ada dia tunggu 40. Pandai ni. Tunggu 40 barulah dia rombok dapur. Pandai rombok dapur nyala tu. Lepas tu dia ambil daunnya, dia pun siap. Nak lepas dia nyakit ngoyang. Kemudian barulah mandi wajib, barulah semayang. 40 ataupun 44. 35 kering dah. 35 hingga 40, 5 hari tinggal. 5 hari tinggal semayang. 1 waktu berapa ribu tahun neraka ni 1 waktu ni. 1 waktu ni nama tercatat di pintu neraka. Orang dulu pula beranak acak kali. Kalau 10 kali kok, Allah banyaknya tinggal semayang. Tinggal semayang tu. Tinggal semayang. Ni kena bertaubat beradang lah. Ni kena qada balik semayang. Isteri kena bertaubat. Suami pun kena bertaubat. Dan pakat qada juga suaminya. Suami qada kan pula. Suami tak ada qada. Taubat je. Yang pening pula jangan pula nak kamu dah ajar aku dulu. Isteri kata, kamu tak ajar. Banyak hutang sembahyang ni. Kita bagi 2 lah. Awak suami qada separuh. Tak ada. Suami kena taubah. Sebab apa? Sebab suami berdosa kerana tak ajak isteri dia. Akhirnya isteri tinggal semayang. Anak dara pula tinggal semayang. Allah Tuhan. Ni tinggal semayang ni. Kapi tinggal semayang ni. Kalau pakai pandangan hak dalam kitab ni, pakai pandangan hak mengkapirkan murtad tinggal semayang. Kan ni kalau belajar betul-betul fardu ain ni tak bengah, tak sempat nak tilik orang, tak sempat nak nilai orang. Hak kita belaka, atas kita belaka. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Selagi nyawa tak sampai batang halkum, selagi matahari tak naik sebelah barat, pintu taubah terbuka seluah-luahnya. Nak bertaubah ke tak ambuh je. Taubahlah. Qada balik sembahyang yang ditinggalkan. Waktu boleh buat anggaran waktu beranak berapa kali.
Kemudian haid berapa puluh tahun. Haid sebulan sekali. Haid sebulan sekali. Mana kalau tinggal 1 hari. Jadi kalau setahun 12 hari. Kalau 10 tahun 120 hari. Kalau 40 tahun 480 hari. Kalau haid dia kering, dia tangguh 1 hari. Kalau tangguh 1 waktu, ke 1 waktu. Kalau tangguh 2 waktu, ke 2 waktu. Itulah. Lepas tu bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur. Bersyukur sangat-sangat. Sebab apa? Sempat bertaubat. Ini cerita-cerita ni, hok tanya-tanya bab qada ni, orang perempuan dia lebih semayang nak banding orang lelaki. Dia biasanya hok semayang tak cukup ni orang lelaki. Orang perempuan ni dia biasa semayang cukup. Sebab orang lelaki ni sebab tak cukup, sebab dia buat cuti lah, sebab dia tak ada cuti. Orang perempuan dia ada cuti dah. Pada ni orang perempuan dia ada cuti bulanan, ada cuti tahunan. Cuma orang perempuan ni cuti tahunan dia tak pernah ambil. Dia tak pernah ambil cuti tahunan. Tamu beranak. Kalau ada beranak cuti tahunan ni panjang sikit. Orang lelaki tak ada cuti, dia pun buat cuti sendiri. Tapi nak cerita biasa orang perempuan semayang dia cukup. Hak jumpa-jumpa pasal ni lah. Kenapa moci? Semayang orang perempuan ni biasanya orang kita Terengganu ni, orang perempuan semayang. Tu ustaz saya semayang dia budak lagi. Mana semayang dia budak lagi. Tapi kerana jahil baik ni banyak semayang ditinggalkan. Hai nak kira, nak qada, nak kira macam mana gitu lah. Ini hak sungguh lah ni. Ada ni. Atau panggil insah sungguh tu. Belajar Allah lah. Tinggal semayang. Cerita ni dia kata dia semayang daripada budak lagi. Tak pernah tinggal semayang puasa. Tak pernah tinggal semayang. Ada. Mana orang yang baik-baik, keluarga yang baik-baik, tapi kerana kejahilan, bak taharah, haid nifas, istihadah, lepas tu bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu pastikan anak cucu kita kemudian tidak mengulangi. Tidak mengulangi kejahilan seperti kita. Waktu mudah je, ajar je. Sekarang ni ilmu sudah terbuka. Kita ginilah, mudah-mudahan lah. Lepas tu serah kepada Allah Ta'ala. Terkadang kejahilan orang dahulu ni berpunca daripada tak ada orang mengajar, jauh daripada alim ulama. Jadi mudah-mudahan kejahilan tu termasuk dalam kejahilan yang dimaafkan oleh Allah. Itu je lah. Sebab dia ada 2 jahil yang Allah maaf. Satunya baru masuk Islam, banyak musalah dia. Dah ada syarat tak ambil hukum. Sebab dia baru masuk Islam. Memang banyak buat salah sebab dia jahil. Sebab dia baru masuk Islam. Satu lagi jahil yang syarak maafkan, duduk jauh daripada alim ulama. Jadi orang dulu-dulu ni kadang-kadang dia jauh sangat. Orang mengajar ni kadang-kadang kok tak macam sekarang. Dulu orang mengajar kalau kuliah maghrib, masjid besar-besar pun berapa malam je seminggu. Kalau darat-darat pendalaman tu, seminggu sekali pun payah tu masjid. Surah tak ada langsung surah. Masjid pendalaman, masjid ni sekali seminggu pun mujur. Dulu masjid besar-besar bandar, dia kata 3-4 malam je dulu. Hak tiap-tiap malam ni sekarang macam ni. Dulu dia agak kurang orang mengajar, sekarang lah. Jadi mudah-mudahan jahil orang dahulu ni dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sentiasa doa keampunan diri kita, mak ayah kita sentiasa doakan. Kita doa keampunan kita, bukan kita saja. Kita akan sekalikan dengan mak ayah kita. Tu tetap dah mulut kita waktu tu. Ke ada kita minta ampun kita je? Tak. Kita akan sentiasa iringi dengan doa keampunan kepada ibu bapa. Lepas tu ni kita sekarang ni belajar wa amal. Pahala besar. Pahala yang sama
tak kurang sedikit pun akan dicatat di kebajikan mak ayah kita, tok nenek kita, tok nyang tonyuk kita sampai Nabi Adam alaihissalam. Ni kita duk belajar wa amal, duk belajar wa amal. Kalau kita ingat mak ayah kita, tok nenek kita, kena belajar sungguh-sungguh, kena wa amal banyak-banyak. Kena buat amal banyak-banyak. Sebab apa? Sebab amal kita adalah amal mak ayah kita. Amal tok nenek kita. Sampai Nabi Adam AS tu. Badan ni. Bukan tok nenek 2-3 lapis, 4-5 lapis dah. Sampai ke Nabi Adam AS akan dapat pahala. Kita doa keampunan dan kita perbanyakkan kebajikan. Kalau kita sedekah jariah, pahala besar kepada kita, pahala yang sama, tak kurang sedikit pun akan dapat dari mak ayah kita. Saya sebut mak ayah ni berarti setakat tu, tapi sampai ke Nabi Adam. Mak ayah, tok nenek, tok nyang, tok nyuk, cuma nak sebut tak pandai. Mana ni? Mak ayah, tok nenek, tok nyang, tok nyuk, apa lagi? Nak bilang gua ni, sebut mak ayah je lah, tapi sampai ke atas akan dapat pahala sama macam kita dapat, tak ada kurang sikit pun. Dah kita niat ke pahala, tak niat tak ada apa-apanya. Ni kita duduk belajar ni, niat dah pahala pada mak ayah kita. Oh, nak niat ni Ustaz, nak niat oh baru nak niat, nak habis nak balik dah baru nak niat. Dah. Apa yang kita buat automatik mak ayah kita dapat pahala. Tak perlu kita niat. Kita nak niat, kita niat gila, kita ingat niat pahala, niat gila. Tapi tak. Sebab apa? Kita adalah mereka. Ni kita ni mereka. Mari mana kita? Mak ayah kita. Jadi kita ni mak ayah kita lah. Kita belajar macam mak ayah kita belajar. Kita buat amal macam mak ayah kita buat amal. Boleh pahala sama. Tak ada kurang. Ada ni. Kalau kita letak gitu dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita ingat kita gitu juga. Kita ingat ke mak ayah kita gitu, kita minta Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita ingat kita macam kita ingat ke mak ayah tok nenek kita. Kama tadi sudah Nabi kata, sebagaimana kita memperlakukan, kita akan diperlakukan. Sebagaimana kita melakukan, kita akan diperlakukan. Dia panggil apa? Hukum karma. Apa ada hukum karma? Bukan hukum karma lagu rock. Ada hukum karma lagu rock. Hukum karma adalah lagu rock tu. Dah. Nabi kata dah, kama tadin tudan. Macam mana kita memperlakukan, kita akan diperlakukan. Jadi kalau kita ingat ke mak ayah kita, kita belajar wa amal, mudah-mudahan anak cucu akan memperlakukan kepada kita sebagaimana kita memperlakukan kepada mak ayah tok nenek kita. Jadi pahala akan berpanjangan sampai kiamat. Janji belajar, salah bertaubat. Itu je. Dan kita memang kena sentiasa bertaubat. Jahil siapa pengkat tinggal semayang. Jahil semayang dah tetapi meninggalkan sesuatu daripada semayang. Sebab semayang syarat rukun tak ditinggalkan, hukumnya tidak semayang. Fa innaka lam tusalli. Nabi kata kepada Khalaq bin Rafi', semayang rukun dia tak cukup. Nabi kata kamu belum sembahyang. Khalaq bin Rafi', orang Badawi, sahabat Nabi, semayang dekat Nabi 3 kali peseng dibuat. 3 kali buat dengan 3 kali peseng. 3 cara. Ketiga-tiga Nabi kata kamu belum sembahyang. Fa innaka lam tusalli, kerana sesungguhnya engkau belum sembahyang. Nabi tak kata sembahyang dah tak jadi, belum sembahyang. Kalau sembahyang tidak menyempurna syarat rukun, hukumnya belum sembahyang. Maka yakni kerana, maka itu petakliliyah. Maka yakni kerana, kenapa kena takut sungguh ni pada meninggalkan sembahyang ataupun meninggalkan sesuatu daripadanya? Maka ini kerana bahawasanya jika engkau tiada perbuat seperti yang demikian itu, kerana jika engkau tiada perbuat
seperti yang demikian itu, demikian yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya maka ini kerana bahawa jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada menyempurnakan rukun, daripada menyempurnakan syarat, maka sesungguhnya binasalah engkau. Binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Rumi pun gitu juga, Jawi gitu juga. Binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Tak ada kata seperti atau daripada ke tak. Mana sebagaimana orang yang binasa, orang yang tidak memperbuat seperti yang disuruh oleh Allah, binasa engkau setengah daripada yang binasa, dan rugilah engkau. Rugilah engkau dunia dan akhirah. Rugi dunia akhirah. Tinggal sembahyang, tinggal sesuatu daripada syahadat rukun sembahyang, satunya binasa, dan rugilah engkau dunia dan akhirah. Maka yang demikian itu, yang demikian meninggalkan sembahyang, yang itu demikian meninggalkan sembahyang, ataupun meninggalkan sesuatu daripadanya, daripada sembahyang, seperti meninggalkan rukun dan syarat, ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Ini bab sembahyang. Rugi yang amat nyata, yang terang ruginya. Sebab apa? Apabila sembahyang ditinggalkan, sembahyang tidak diterima oleh Allah, maka amal-amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tiang agama. Tak ada sembahyang, tak adalah amal-amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab sembahyang yang pertama-tama yang akan ditanya di hari akhirat. Pertama ditanya adalah sembahyang. Fa iza saluhat saluha sairu amali. Elok sembahyang, elok amal yang lain. Wa iza fasadat fasada sairu amali. Nabi kata, bila rosak sembahyang, dak pakar sembahyang, bukan dak sembahyang ni, rosak sembahyang, fasada sairu amali, nescaya rosaklah sekalian amal-amal yang lain. Zakat ke, puasa ke, haji ke, semayang tu tiang dia. Semayang tiang. Iman akidah usul dia, usuluddin, tapak dia. Permulaan tapak iman akidah. Kemudian tiang as-salah imaduddin. Sembahyang ialah tiang agama. Tapak kena comel, tiang kena comel, lengkapkan cabang-cabang agama yang lain, zakat, puasa, haji dan amal-amal sunat yang lain. Tapi permulaannya akidah, iman, kemudian pergi kepada sembahyang. Sebab tu orang tua tu dulu kalau belajar sifat 20 bab sembahyang, sifat 20 bab sembahyang. Orang sekarang dengar sangat-sangat, kelek kita sangat-sangat. Malam bila sifat 20? Tak ada lagi. Malam bila cerita bab taharah, bab semayang berjemaah, tak ada lagi. Lepas tu kelek apa tu? Dengar apa? Dengar ceramah gitu je. Ini orang sekarang. Orang dulu sifat 20 bab semayang. Boleh pergi Mekah orang dulu, dia kemah balik sifat 20, dia kemah balik bab semayang. Sebab apa? Pergi Mekah sekali tu je orang dulu.
Orang sekarang pergi Mekah. Sifat 20 tak pernah belajar. Bab semayang tak pernah belajar. Pergi Mekah lah tiap-tiap tahun dianya. Harap boleh clear je. Orang lain tak boleh nak pergi dah. Sebab apa? Orang sekarang mudah. Melancung kan? Melancung. Mudah orang sekarang ni. Mudah beli duit, mudah habis duit. Gitulah. Mana apa? Kalau semayang ditinggalkan ataupun ditinggalkan syarat rukun semayang, orang yang kerugian yang amat nyata ni atas kita. Dan mereka lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita dan orang di bawah hukum kita pada mendirikan semayang. Naik pula setangga lagi. Tadi kita jaga molek semayang ni. Turun pula ahli kita, isteri kita, anak kita dan orang yang dia berhukum kita. Berhukum kita macam mana? Kita ada bela anak angkat. Baru kita lah berhukum kita. Dalam rumah kita tu ada pembantu rumah. Baru kita tu. Pembantu rumah. Dia orang luar. Ya orang luar. Orang seberang laut. Tapi dah kita buang dalam rumah kita. Lepas tu ajar mereka. Ajar kita tak pandai. Bawa pergi masjid. Untung tak lipat kain. Pula dah. Sedap pembantu rumah dah. Majikan dia pergi masjid, dengan dia pergi masjid. Dengar. Lepas tu lipat kain. Lipat kain balik nantilah. Kita pergi masjid, ingat. Balik nanti, mokcik nak tengok, siap belaka. Dia pergi belajar. Lepas tu pembantu rumah. Biar ke dia jahil-jahil dia dah duduk di bawah hukum kita. Sebab kita ambil dia duduk dengan kita. Letih lah. Dia ambil orang luar. Letih lah kitanya. Kewajipan atas kita pula. Pastikan dia reti agama, pastikan dia semayang, pastikan dia jaga hukum hakam agama ketika berada dalam rumah kita, di bawah tanggungjawab kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.